Hello semua, hari ini saya nak ceritakan tentang satu benda, GIS. Perkara ini sebenarnya dah biasa kita nampak GIS ataupun Sistem Informasi Geografi. Dekat mana-mana pun kita pasti ada melihat ataupun menggunakan GIS. Biar saya berikan contoh. Katakan awak join pertandingan Who Wants to be a Millionaire dan jawab punya jawab, awak berjaya membawa pulang 1 juta ringgit Malaysia. Lepas tu awak memilih untuk melancong ke negeri Sabah contohnya, sebab sekarang ni kan musim pandemik, jadi tak dapat pergi ke luar negara. Jadi sekiranya anda ingin pergi ke sana, pastinya anda menggunakan Google Maps, kan? Okey, situasi lain ialah mungkin anda mengenal rakan-rakan yang kaki gamers, dan saya rasa mungkin ada yang pernah terdengar dengan permainan Pokemon Go. Pokemon Go pun menggunakan permainan GIS. Sebagai contoh, sekiranya anda ingin mendapatkan sejenis Pokemon bernama Gyarados, anda perlu pergi ke tempat tersebut untuk mendapatkan Pokemon tersebut. Kaki jogging contohnya, nak break berapa kilometer yang anda lari hari ini pun juga menggunakan GIS. Macam-macam perkara zaman ni, zaman moden yang menggunakan GIS. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut dalam cerita sembang kari kita pada petang ini, izinkan saya untuk membuat disclaimer video dahulu. Video ini adalah untuk membuat tugasan HGG 3023, Aplikasi Sistem Maklumat Geografi, GIS dan Analisis Ruangan. Jadi tak semua benda yang saya mention dalam video ini 100% betul berdasarkan fakta. Mungkin saya akan tersilap beberapa fakta, namun jika ada, mohon perbetulkan. Apapun, saya berharap agar perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Baiklah, jom kenali GIS. Geography Information System ataupun GIS. Ini dibuat untuk menangkap, memanipulasi, menyimpan, menganalisis dan menyusun data. GIS ini adalah sambungan kepada bidang kartografi, iaitu sains dalam pemetaan. GIS membolehkan kita untuk membuat visualisasi, menganalisis, mempersoal dan mentafsir data. Dalam erti kata lain, kita boleh menggunakan GIS untuk memahami apakah trend dan corak di kawasan tersebut. Sebagai contoh, dalam GIS kita boleh masukkan beberapa lapisan data. Contohnya, kita masukkan street data, lepas tu kita masukkan buildings data, kita masukkan vegetation data, dan kita gabungkannya sekali dalam integrated data. Jadi menerusi integrated data itu adalah apa-apa visualisasi yang kita nampak di permukaan bumi di kawasan tersebut. Integrated data ini memberikan pelbagai data kepada kita dan seterusnya membantu apa-apa projek yang ingin dibangunkan di kawasan tersebut. Secara mudahnya, apa-apa data yang berada di atas muka bumi ini boleh digabungkan sekali dalam GIS. Dari mana pula datangnya GIS ini? Dikatakan penggunaan konsep GIS yang pertama adalah pada tahun 1832 oleh Charles Picquet yang membuat peta untuk menunjukkan wabak kolera pada 48 daerah di Paris. Saya kongsikan sedikit gambar. Setelah itu, John Snow terinspirasi daripada Picquet dan menggunakan prinsip yang sama untuk menggambarkan kematian akibat kolera di London pada tahun 1854. Beliau telah mengembangkan penggunaan spatial analysis untuk mempersembahkan hujah yang pada itu mengatakan bahawa kolera tersebar melalui udara yang dapat disangkal sama sekali oleh John Snow. John Snow berjaya membuktikan bahawa penyakit kolera pada masa itu tersebar melalui pam-pam air yang berada di sekitar London pada masa itu. Namun pada masa itu, GIS hanyalah sekadar konsep. Perkataan GIS juga belum digunakan. Tidak sebelum Roger Tomlinson mengubah perjalanan sejarah GIS. Tomlinson dianggap sebagai pelopor GIS yang pertama kali menggunakan GIS untuk menyimpan, menggabungkan dan menganalisis data penggunaan di kawasan tanah Kanada. Setelah itu, GIS dikembangkan kepada pelbagai fasa. Fasa kedua dikatakan bermula pada tahun 1970-an dan pada tahun 1980-an, konsep tersebut dikembangkan apabila pelbagai agensi dari luar dan dalam negara menggunakannya. Pada era 1990-an, company perisian seperti S3 memperkenalkan ArcView yang membolehkan penggunaan komputer untuk tujuan pemetaan. Sekarang ini ada pelbagai jenis perisian GIS yang boleh digunakan seperti Smart GIS, ArcGIS dan pelbagai perisian yang lain. Kini, penggunaan GIS ataupun teknologi GIS digunakan dengan sangat meluas.
Penggunaan bermula daripada perancangan bandar hinggalah ke penemuan titik panas dalam pandemik seperti contohnya yang berlaku sekarang ini ialah COVID-19. Jadi saya nak ceritakan permasalahan yang dapat diselesaikan melalui GIS. Perkara pertama adalah dari segi pengenalpastian kawasan yang menjadi perombakan penyakit ataupun disease outbreak. Kita ambil contoh penyakit yang sangat popular pada abad ini iaitu COVID-19. Pada awalnya, COVID-19 dikatakan bermula di Wuhan, China. Setelah itu, penyebaran pun berlaku di seluruh dunia. Bagaimanakah kita tahu lokasi-lokasi jangkitan penyakit tersebut? WHO ataupun World Health Organization dan seluruh jabatan kesihatan di seluruh dunia telah mencatatkan kes di negara masing-masing. Contohnya kalau di Malaysia, Kementerian Kesihatan memainkan peranan yang penting dalam mengambil data berapakah jumlah jangkitan yang berlaku setiap hari di Malaysia. Antara data yang pernah ditunjukkan oleh Kementerian Kesihatan adalah seperti lokasi dan titik panas ataupun hotspot jangkitan COVID-19 tersebut. Perkara ini juga dilakukan di negara-negara yang lain. Jadi dalam hal ini, GIS membantu kita untuk mengenal pasti titik-titik panas ataupun hotspot jangkitan COVID-19. Melalui informasi tersebut, kerajaan boleh memutuskan sama ada perlu membuat sekatan dan menghadkan pergerakan masyarakat keluar masuk ke kawasan tersebut. Hal ini juga membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Oleh itu, GIS telah membantu kita dalam mendapatkan info untuk menyekat penularan wabak penyakit berjangkit. Seterusnya, GIS juga membantu kita untuk memahami dan mengenal pasti penghijrahan haiwan liar. Tahukah anda bahawa penghijrahan haiwan liar berlaku setiap tahun? Penghijrahan ini berlaku secara besar-besaran oleh pelbagai spesies haiwan dan mereka sanggup pergi ke kawasan yang sangat jauh bagi meneruskan kelangsungan hidup. Antara haiwan yang akan melakukan penghijrahan secara besar-besaran, burung Arctic tern yang berhijrah sejauh 70,000 km untuk bersarang. Seterusnya, humpback whale yang berhijrah 25,000 km dan penyu loggerhead yang berhijrah sebanyak 15,000 km dari Mexico merentasi lautan Pasifik. Namun masalah yang berlaku adalah disebabkan bilangan haiwan yang berhijrah tersebut semakin sedikit dan kini diancam kepupusan. Ini disebabkan aktiviti manusia seperti perikanan yang dilakukan di lautan yang menjadi laluan penghijrahan di mana perangkap ikan ataupun net ikan tersebut akan menyekat pergerakan haiwan ataupun pada masa yang lain akan memerangkap ikan tersebut sehingga membunuh haiwan-haiwan tersebut. Sebagai contoh, ikan paus dan penyu. Selain itu, pembinaan kincir angin yang berada di laluan penghijrahan akan membunuh banyak burung yang melaluinya. Oleh itu, GIS membantu kita untuk memahami corak penghijrahan haiwan tersebut dan kita mengambil iktibar untuk memulihkan bilangan haiwan tersebut agar tidak pupus. Selain itu, GIS juga membantu menyelesaikan masalah dalam perancangan bandar. Orang kata bandar yang baik adalah bandar yang disusun secara sistematik. Oleh itu, kita tidak boleh letak ataupun bina bangunan ikut suka hati je. Masalah utama yang berlaku dalam membina dan menyusun sebuah bandar ialah merancang di manakah infrastruktur tersebut akan didirikan. Contohnya nak buat sistem perpaipan dulu, kena tengok dekat mana kawasan yang sesuai untuk membina tangki air. Lepas tu, jalan raya sesak di bandar. Kena rujuk GIS dulu untuk memastikan di manakah jalan yang sesuai dibina bagi mengurangkan kesesakan. Paling penting, nak buat bangunan dulu, kena cek kesesuaian tanah dan gradien tanah tersebut. Oleh itu, nampaklah bahawa GIS ini memainkan peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah ruangan pada masa kini.